Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam UiTM di hatiku. Untuk pendengar di luar sana, bersama saya, host Naimah, Dan saya, host Meki. di dalam segmen Info Campus. So, untuk makluman semua pendengar di luar sana, Info Campus adalah segmen yang akan ditayangkan setiap hari Isnin pada jam 8.30 malam sehingga 9.30 malam. So, buat pendengar yang belum follow ataupun subscribe media sosial RSP UiTM Sabah, kamu boleh tengok kita punya layaran skrin di bawah. Betul Naima. Dan untuk makluman kepada semua pendengar yang ada di luar sana, Info Campus kita ada 3 slot. Slot yang pertama, ulang tayang mingguan. Slot yang kedua, dialog khas. Dan slot yang ketiga, agenda minggu ini. Untuk slot yang pertama, ulang tayang mingguan, kita akan recap ya. Dalam bahasa Gen Z, kita akan recap semula apa sahaja aktiviti yang telah dijalankan sepanjang 1 minggu yang lalu. Seterusnya, untuk slot yang kedua, dialog khas, kita akan membawakan jemputan khas ataupun kita akan membawakan seorang yang dapat memberikan perkongsiannya dalam studio ini. Seterusnya, slot yang ketiga ialah agenda minggu ini. Kami akan menyampaikan dan senaraikan apa sahaja aktiviti yang akan dijalankan mahupun sedang dijalankan dalam tempoh seminggu ini. Baiklah Meki, mari kita start dengan slot yang pertama iaitu ulang tayang mingguan. So, pada tanggal 29 September sehingga 3 Oktober 2025, UiTM telah mengadakan Minggu Destini Siswa bersama Majlis Perwakilan Pelajar dan juga PMDS. Seterusnya, aktiviti yang kedua ialah Convocation yang ke-102 yang telah dijalankan pada 7 hingga 8 Oktober 2025. Untuk itu Naima, saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua para graduan yang telah berjaya menamatkan pengajian di Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sabah. Baiklah, program yang kedua adalah perjumpaan perdana Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar dan staf Presiden College. Program ini dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Perwakilan College pada tanggal 9, 10 dan 12 Oktober 2025. So, program ini, kalau kamu ada 5 semester di UiTM, maka 5 semester lah kamu akan turun dalam program ini. Betul Naima. Dan seterusnya kita ada forum Talk to Us ataupun dalam bahasa singkat TTU yang dibawakan oleh YBTM KPT bersama pelajar baharu UiTM Cawangan Sabah yang diadakan pada 11 Oktober 2025. Saya percaya kepada semua pendengar yang di luar sana dan kepada pelajar baharu, kamu semua telah disuntik semangat oleh YBTM KPT dalam pada sesi perkongsian tersebut. Ya, seterusnya kita akan masuk pada minggu yang kedua, iaitu program yang pertama, iaitu pencarian bakat baru yang diadakan pada tanggal 14 Oktober 2025. So, setiap kali ini kan saya selalu nampak JKP post ni, dia punya poster untuk cari bakat-bakat terbaru dalam kalangan pelajar ni, Meki. Betul. Jadi seterusnya, pada hari yang sama juga telah diadakan Resident Night Market yang bertempat di College Manukan UiTM Cawangan Sabah. Pada masa itu, ramai vendors daripada luar dan serata Kota Kinabalu telah datang bersama untuk menjual produk jualan mereka. Antara produk jualan mereka yang paling saya minat ya Naimah ialah gerai yang menjual takoyaki. Kenapa pula tu, Meki? Sebab saya suka takoyaki secara personally, jadi saya rasa saya akan memilih gerai tersebut. Dan ada sebenarnya satu gerai yang menarik perhatian saya ya Naimah. Cuba teka apa? Mesti dia punya penjual ni kan? Tidak juga Naimah. Habis tu? Gerai yang saya paling minat ialah gerai buah-buahan. Sebab saya suka buah-buahan, terutamanya tembikai dan juga yang paling saya suka buah nanas. Solid betul kau punya reason. Okey, seterusnya kita ada program yang ketiga iaitu Majlis Bacaan Yasin Bulanan dan Kuliah Maghrib yang diadakan pada 16 Oktober 2025. So, seperti nama program dia, Majlis Bacaan Yasin Bulanan, of course dia akan diadakan setiap bulan lah. Dan penganjurnya iaitu Jawatan Kuasa Perwakilan College. Betul Naima. Dan saya percaya
ada satu lagi program yang sedang dijalankan pada ketika ini dan yang paling dinanti-nantikan oleh semua mahasiswa dan mahasiswi UiTM Cawangan Sabah, iaitu Carnival College Carcol kali ke-16. Bukan sekadar mendapat pengalaman daripada aktiviti yang dijalankan, tetapi paling penting untuk semua residen, kita akan dapat e-merit. Saya rasa itu yang paling ditunggu-tunggu. Tapi kalau saya sendiri kan Maggie, saya rasa saya excited untuk join banyak program dalam Carnival College ni Maggie. Tapi sekarang ni kita tidak tahulah kan apa program-program yang akan dijalankan nanti ni kan. Iya, betul. So, okay, dalam masa kita santai-santai, makan-makan bersama kawan dan join banyak program ni kan, kami juga ingin ingatkan kepada semua warga UiTM untuk sentiasa menjaga kesihatan kamu. Sebab sekarang ni Meki, banyak pelajar yang dia ada simptom demam dan sekarang juga kita ada wabak influenza yang sedang menular dalam kalangan warga di kampus. Betul Naima. Jadi penyakit yang sedang menular pada ketika ini ialah ILI, iaitu Influenza-like Illness. Jadi, apa sebenarnya simptom ILI ini sebenarnya? Mari saya kongsikan. Antara yang pertama, kamu akan rasa demam. Jika kamu rasa panas badan, itu merupakan salah satu simptom ILI. Seterusnya, batuk. Seterusnya, sakit tekak. Dan yang paling signifikan ialah hidung berair, ya Naima? Dia macam simptom demam juga lah kan Meki? Iya, dia ialah simptom yang demam juga. Dan kehadiran simptom ini juga bergantung kepada tahap imuniti seseorang. Ya, so itu saja untuk recap kita untuk minggu ini. Kita berehat sekejap untuk beri laluan kepada iklan yang menarik selepas ini. So, jangan ke mana-mana sebab selepas ini kita akan kembali balik untuk slot yang kedua, iaitu slot dialog khas bersama tetamu jemputan kita. Stay tune hanya di Info Campus. Okey, jom ikut saya, kita cari student untuk kita interview. Let's go. Boleh. Okey. Nama apa nama? Nama Muhammad Nazim bin Rosyad. Muhammad Nazim bin Rosyad. Semester berapa sudah? Semester 2. Okey, saya ada 2 soalan mau tanya kamu malam ni. Yang first, malam ni datang dengan siapa? Datang dengan kawan. Mana kawan? Kawan lari. Okey. Lepas tu malam ni datang untuk apa? Merit kah, makanan kah, apa? Merit pertama, makan kedua. Thank you. Bersama saya ada satu orang lagi sisi. Halo, nama saya Kaini. Saya daripada BAY19. Saya merupakan pelanggan yang canggih. Soalan saya berbunyi begini. Dalam presiden ekonomi, apa yang paling interesting atau paling best? Presiden yang mana? Benda yang best ni presiden market ni. Malam ni ramai orang lah. Banyak yang jualan, orang datang. Lepas tu banyak makan sedap. Okey, soalan last saya. Dalam banyak-banyak kedai dari presiden yang mana yang paling sedap ataupun makanan atau minuman yang sedap? Makanan yang sedap saya jumpa lah nasi ayam. Yang sedap dia punya ayam pula dan crunchy. Okay, thank you. Okay, kami dah jumpa satu orang lagi sisi. Boleh kenalkan nama? Okay, soalan saya, apakah yang paling interesting malam ini? Kalau nampak sekarang ini apa? Lucis kondok kayak makanan. Okay, thank you. Dalam banyak-banyak kedai dekat sini, apa makanan favorite atau minuman favorite kamu? Kalau minuman lepas ni saya mencari kopi kau. Tapi kalau untuk makanan saya sudah dapat. Favorite saya kondok. Okay, sekejap. Okay, sekarang ada satu lagi student sama saya. Boleh saya tanya apa nama saudara?
Jadi Nama dulu. nama dulu. Okay, Jadi, excited pula. jelas tak? Jadi nama saya Brian Gibson anak Guri. Boleh juga dipanggil Brian. Semester? Semester 4. Okay, soalan saya malam ini. Booth manakah yang paling interesting? Sebenarnya untuk persoalan ni saya kira agak kompleks. Tapi mungkin antara booth yang paling interesting, antara booth yang paling saya suka adalah mungkin yang paling hujung. Sebab apa? Sebab bagi saya booth tu, saya fikirlah kan kalau beli tu booth boleh dapat sekali dengan cashier. Tapi saya tersilap. Tapi tidak mengapa sebab at the end of the day dia punya air best. Jadi still win-win situation. Okay. Boleh makan. Kenapa makan kacip? Mantap. Okay, last soalan. Apa perasaan Brian Brian. malam ini? Okay, teruskan. Jadi untuk menjelaskan ataupun untuk mendeskripsikan perasaan saya pada malam ni agak kompleks. Tapi jikalau kita ingin mengambil benang merah, mudah saja mungkin excited. Sebab pada malam ini bukan sahaja saya boleh mencuba banyak makanan, tapi saya boleh juga mencuci mata anda, Wah. Okay, that's it. Thank you, Brian. Okay. Thank you for supporting. Okay. Hai semula, kembali lagi dalam segmen Info Kampus. Dan sekarang kita akan masuk kepada slot yang kedua, iaitu dialog khas. Baiklah Meki, jemputan kita pada kali ni kata orang tawau kan, bukan kaleng-kaleng. Betul. Sebab jemputan kita ni kita bawa sendiri daripada Jawatankuasa Induk Kakol kali ke-16. So beliau merupakan Presiden Jawatankuasa Perwakilan Kolej Sesi 2, 4 dan 25, merangkap pengarah program bagi Carnival College Kakol kali ke-16. Wow. Selamat datang ke studio saudari, dan sila perkenalkan diri saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam UiTM di hatiku. Nama saya Nur Faiza binti Abdul Halik. Saya merupakan Presiden Jawatankuasa Perwakilan Kolej untuk sesi 2024-2025 dan seperti yang diterangkan tadi, saya merupakan pengarah Carnival College kali ke-16. Terima kasih kepada Residen Studio Production atas jemputan pada malam ini. Ya, saya rasa buat pengetahuan saudari lah kan. Sebenarnya dari semalam ni kami fikir macam mana kami mau tanya ni pengarah Kakol ni sendiri. Kami bawa khas Kakol ni dan kami sudah susun banyak sebenarnya soalan untuk ditanyakan kepada pengarah Kakol itu sendiri. Kan Meki? Betul Naima. Jadi tanpa membuang masa, kita akan bertanyakan soalan kepada saudari Faiza. Baiklah saudari, saya mau tanya sebenarnya. Mungkin soalan ini juga saya percaya tertanya-tanya kepada semua pendengar di luar sana ya saudari. Soalan saya berbunyi begini. Apakah itu sebenarnya Carnival College ataupun Karkol ke-16? Okey, terima kasih atas soalannya. Saya rasa daripada explanation sebentar tadi, dia macam soalan yang agak curious, agak apa sebenarnya soalan daripada RSP ni. Tapi sebenarnya Carnival College ataupun singkatan dia adalah Karkol. Karkol merupakan satu program antara orang bilang program terbesar yang diadakan oleh Jawatankuasa Perwakilan College. For every kind of session kita akan jalankan Carnival College. So basically dalam Carnival ini kita ada banyak yang memang totally banyak program kecil yang berada di bawah Carnival College. So obviously for this Carnival College kali ke-16, you guys have to stay tune lah untuk tengok what actually we bring untuk Karkol kali ke-16 kali ini. Dia boleh spill kah banyak dia tu macam mana saudari? Okey, sebenarnya kalau khas untuk Resident Studio Production boleh. Kita boleh spill malam ni apa program-program ada Karkol untuk kali ini. Ya, so dia agak-agaknya around berapa puluh ke ribu program ya dibagi. Dia tidak sampai ribu, tidak sampai ratus. Kalau sampai ratus matilah juga kita kan. Sebab student lagi, so kena balance dulu tu. Tapi basically untuk Karkol kali ini kita cuba untuk bawakan lebih kurang insyaAllah 40 program di bawah Carnival College untuk kali ke-16 dan belum termasuk untuk program-program slot in yang bersama dengan Persatuan Dalaman yang sudah support untuk Carnival College kali ini. Wow, mantap sekali ya. So dalam Jawatankuasa Kakol itu sendiri dia agak-agaknya berapa bilangan petugas lah?
Untuk kali ini insyaAllah kita anggarkan lebih kurang 62 orang petugas, dan yang akan memimpin untuk petugas-petugas kali ini adalah lebih kurang 15 orang SRK, termasuk SRK NR kita sendiri. Wow, tengok gak nampak gayanya dalam 60 orang tu mampu menjalankan program sebanyak 40 dan lebih ya. Sangat orang bilang memujakan lah, satu pengalaman yang sangat menarik dalam kalangan AJK itu sendiri. Baiklah Maki. Betul. Seterusnya soalan kedua, bagaimanakah Karkol ke-16 pada kali ini akan berbeza daripada karkol yang pernah dianjurkan sebelum ini? Sebab saya percaya juga kepada pendengar di luar sana, mesti saya pun mau tahu juga apa pembaharuan yang dibawakan oleh Jawatankuasa Perwakilan Kolej pada kali ini. Okey, ini soalan cepu mas saya kira. Sebab tadi dia tanya soalan-soalan basic, soalan-soalan fakta. Kali ini dia tanya apa kita cuba untuk bawa supaya karkol kali ke-16 kali ini berbeza daripada karkol-karkol yang lain. So basically, obviously, sebab Carnival College ini ada program, kan satu program yang besar. So apa yang berbeza kali ini yang cuba untuk kita bawakan ialah program yang berada di bawah Carnival College. Kita cuba untuk selipkan program-program yang lain daripada yang lain. So macam sebelum ni kita cuba daripada, saya percaya daripada karkol kali ke 14 kita first time bawa untuk mini show kereta, tapi untuk kali ini kita cuba untuk bawakan mini show juga, tapi khas untuk motor. So itu antara suntikan perbezaan yang kita cuba untuk pastikan karkol kali ke-16 berbeza daripada karkol-karkol yang lain sebenarnya. Wah, we are so excited. Dengar je kita rasa macam tidak sabarnya untuk join program ni kan Maki. Betul. Kami pun sebenarnya pernah orang bilang join kakol ni pada sesi sebelumnya, dan kita nampak perubahan setiap semester tu Maki ya. Okey, soalan saya seterusnya, saya rasa ini soalan yang saya sangat excited untuk tanya dengan kita punya pengarah kakol di sini. Alang-alang sudah di sini, kita terus orang bilang timbak sejaklah gitu kan. So soalan saya yang seterusnya ni ya saudari, dia berbunyi, apa momen yang orang kata paling mencabar lah sepanjang kita persediaan program Carnival College itu sendiri? Baik, kalau disebut soal mencabar, saya sebenarnya suka bila pihak RSP kan, Saudari Naimah selaku host malam ini address the things sebagai cabaran dan bukan masalah sebenarnya. Sebab antara salah satu ajaran yang diberikan oleh Tuan Asmat sendiri dalam pendaftar pengurusan asrama, dia suka bila kami mau tu sebut perkara itu sebagai cabaran instead of masalah sebenarnya. Sebab bila kita berdepan dengan pelbagai isu dalam dunia kepimpinan pelajar ni, kita cuba untuk address dia sebagai cabaran instead of masalah. So basically apa cabaran karkol pada kali ini ialah, sebab kita belum start karkol kan, sebab kita baru start karkol pada kali ini. So basically cabaran dia adalah during preparation tu kita akan ada banyak attempt untuk orang bilang berfikir adakah program ini akan jadi atau tidak. Sebab kita ada banyak program di bawah Carnival College. So one of cabaran yang paling besar kita jumpa ialah bila kita berurusan dengan third party, pihak-pihak luar, especially yang di luar daripada UiTM, kita kena orang bilang kena sesuaikan masa yang kita plan dengan masa yang ada avail untuk mereka. So basically kita sudah start untuk preparation Carnival College sebenarnya daripada semester March lagi. Kita cuba untuk preparation, tapi we have to be ready. Bila kita berada dalam dunia kepimpinan dan menganjurkan program, we have to be ready untuk any kind of possibility yang mungkin akan datang dan menghalang untuk program tersebut terjadi, kan? So bagi saya antara cabaran yang paling besar ialah bila kita berurusan dengan third party. We have to make sure yang mereka sesuai dengan apa yang progres yang kita nak jalankan sebenarnya. So itu antara orang cabaran paling besar lah dalam karkol kali ini. Baiklah, soalan dia tiada dalam skrip ni ya saudari. Soalan dia macam for the first time saya nampak Carnival College Carnival College kali ke-16 ini dibawakan khas oleh Hotlink sendiri
dan TGV, dia agak-agaknya bagaimana proses dan macam mana JPK UiTM Sabah ini mampu untuk orang bilang menang sabaran mendapatkan sponsorship daripada Hotlink itu sendiri. Okey. Terima kasih juga saudari Daibah sebab bertanyakan soalan yang orang bilang agak famous ya, macam mana sebab saya dengar CP orang bilang macam mana JPK boleh dapat ni. Sebenarnya kami pun agak terkejut juga sebab pihak Hotlink ada beritahu program yang kami cuba untuk apply mendapatkan tajaan Karkol ni sebenarnya ada 60 penyertaan. 60 penyertaan untuk mendapatkan tajaan daripada Hotlink. Dan JPK berjaya untuk masuk 10 yang terakhir pitch dekat Maxis di Kuala Lumpur sendiri. Yes, branch utama daripada Maxis sendiri untuk pitch dengan orang what can we bring untuk pihak Hotlink melalui program kami. So basically under Hotlink Uni Legend program kami berjaya untuk pitch berkenaan dengan Karkol kali ke-16. Basically pada 4 Ogos 2025 saya dan juga bersama timbalan pengarah program saya saudari Haji Karif kita pitch dekat main branch untuk Maxis di Kuala Lumpur. Alhamdulillah berjaya untuk masuk top 3 bersama dengan satu lagi cawangan yang berjaya mendapatkan Hotlink Uni Legend ini iaitu JSP UiTM Jasin. Wow, sangat memujakan. You guys tengok betapa hebatnya kita punya wakil kepimpinan kita ini sehingga mampu membawa nama UiTM sendiri ke peringkat orang bilang kira kebangsaan lah kan saudari. So dari saya sendiri saya rasa macam saya ada dengar saudari dalam masa yang sama waktu itu adalah tempoh orang kata final week exam. Bagaimana saudari, soalan dari saya sendiri, bagaimana saudari untuk kita bilang menstabilkan lah ya antara apa ni akademik dan juga sebagai seorang pemimpin dalam persatuan itu? Alhamdulillah untuk setakat ini saya boleh katakan yang keseimbangan itu mungkin akan ada lari, akan ada yang kekal berada on track dia. Cuma untuk mengekalkan keseimbangan dalam saya punya studi dan juga program, dia sebenarnya memerlukan satu rasa tekad yang sangat besar. Jadi sewaktu pitching dekat Maxis ni, dia sebenarnya adalah waktu yang sangat hektik untuk saya sendiri sebab pada 3 Ogos dan 5 Ogos itu saya ada final sebenarnya untuk paper CRG dan juga FAR. Tapi disebabkan memegang amanah sebagai pengarah Carnival College, saya percaya di antara satu peluang untuk meletakkan Carnival College di satu lagi level yang memberi peluang kepada orang luar untuk mengenali apa itu Carnival College dan apa itu dan di mana sebenarnya UiTM Sabah. Sebab one of the main purpose untuk kita adakan Carnival College ini adalah menjadi platform untuk memastikan UiTM Sabah itu semakin terkenal bukan sahaja di kalangan ataupun di sekitar Kota Kinabalu, tapi untuk di tempat-tempat luar, especially di dalam Malaysia itu sendirilah. Kita bermula di dalam Malaysia itu sendiri sebenarnya. Baiklah, terima kasih saudari. Saya rasa kita punya host Maggie pun dia sebenarnya tidak sabar. Saya kacak dia dari tadi. So saya rasa macam I'm too excited to ask this question kepada pengarah Karkol itu sendiri. So Maggie, teruskan dengan soalan anda. Baiklah, terima kasih Naima. Betul cakap Cik Naima. Sebenarnya saya pun banyak soalan mau ditanya kepada saudari di sini. Jadi, selepas kita mendengar pengalaman, pencapaian dan cara saudari menguruskan masa dengan tugasan hakiki sebagai pengerusi JPK dan juga sebagai pelajar di UiTM Cawangan Sabah, saya mau bertanya kepada saudari sebenarnya. Saya percaya setiap di antara kita apabila dinamakan sebagai bekerja dalam pasukan, mesti ada cabaran dia. Jadi saya mau minta nasihat daripada saudari berkenaan bagaimana caranya untuk kita menangani cabaran ini. Okey, terima kasih saudara Miki. Sebenarnya jawapan, saya rasa jawapan untuk soalan-soalan ini dia quite cliche juga kan. Macam mana kita nak
seimbangkan, macam mana kita nak make sure yang dalam kita bekerja berpasukan tu emosi dan mental semua orang tu masih terjaga. Jadi back to the question yang saudara Mei kita tadi berkenaan dengan tips berpasukan, betul? Betul. Okay. Untuk menjaga 62 orang ahli, saya rasa dia bukanlah perkara yang mudah, kan? Lebih-lebih lagi dalam kita mengadakan Carnival College. Sebab kita punya program ni dia bukan satu hari satu program. Dia dalam satu hari tu dia akan serentak banyak program. Sebab itu dalam ucapan saya, slot saya pada perjumpaan perdana TRSCP dan SRK yang lepas, saya ada inform dengan pelajar-pelajar kita dan saya war-warkan kepada pelajar kita, tinggal you guys pilih. You guys nak program yang bila? Nak pagi, malam, petang, weekdays, weekend, semua boleh pilih. Jadi sebenarnya dalam bekerja berpasukan itu saya percaya struktur itu penting. Punca kuasa itu yang penting supaya kita tahu dalam kita melaksanakan sesuatu kerja, kita ada punca kuasa, ada yang nak, kita tahu siapa nak rujuk, siapa nak bagi arahan, siapa buat ni, siapa buat tu. Jadi saya percaya sebenarnya kerja berpasukan itu dalam orang bilang untuk menghadirkan suasana yang produktif, kan, suasana yang memberi peluang untuk everybody growth dalam kerja berpasukan itu bukanlah benda yang mudah, tapi struktur itu penting untuk kita tahu punca kuasa itu daripada mana, arahan daripada mana, begitu. Macam mana flow pada hari ini sebenarnya. Jadi untuk kerja berpasukan struktur itu pentinglah. Dia tak boleh ramai orang tapi struktur itu tak ada. So struktur itu, organisasi itu kena ada, kena dibentuk siapa punca kuasa yang sebenarnya. So for me untuk value dan lesson dia yang lain daripada yang lain, untuk kerja berpasukan, I believe organisation struktur itu penting bagi saya. Baiklah, terima kasih saudari atas jawapan yang sangat jelas sebentar tadi. Jadi, saya percaya para pendengar di luar sana pun sudah mendapat inspirasi bagaimana untuk bekerja dalam berpasukan. Jadi, selepas saya tanya soalan tadi, sebenarnya saya mau tanya lagi soalan personally daripada saya. Boleh. Okey, terima kasih. Jadi, saya mau tanya kepada saudari, dalam banyak-banyak saudari sibuk dengan tugasan hakiki sebagai pengerusi JPK dan juga saudari sibuk untuk menyelesaikan assignment ataupun menyelesaikan tugasan hakiki sebagai pelajar, siapa orang yang menjadi semangat, yang memberikan semangat ataupun orang yang inspirasikan saudari untuk saudari berusaha mencapai sesuatu perkara itu? Siapa yang memberi semangat ataupun siapa inspirasi untuk saudari? Baik, okey. Dia soalan yang agak mengejut bagi saya, ya. Tapi sebenarnya untuk dikatakan siapa inspirasi untuk saya meneruskan tanggungjawab dan sebagainya, obviously it will back to my family, kan, sebab saya percaya kita semua datang daripada latar yang berbeza. Tapi bila dah datang ke universiti ni, it has to be orang bilang kepada niat utama kenapa kita berada di universiti. So mungkin ada yang datang sini untuk belajar, ada yang datang sini untuk menimba pengalaman. I believe dia sebenarnya dua sebab yang berbeza bila dia datang belajar ataupun dia datang untuk menimba pengalaman, kan? Sebab pengalaman itu tidak kita dapatkan daripada belajar sahaja. Dia boleh dapat daripada orang bilang dengan kita punya kawan-kawan, boleh dapat daripada bila kita join organisation ataupun kita hadir dengan program, kan? Bila kita hadir program, ada program ceramah ilmiah dan sebagainya, itu pun bagi saya pengalaman juga. Jadi inspirasi itu always back to my family, obviously, sebab apa yang dorang dah korbankan to make sure yang saya berada di current state yang sekarang, it will back to my family and obviously saya punya circle kawan-kawan saya lah yang sampai sekarang berada dengan saya daripada diploma, degree dan selain daripada kawan-kawan juga dia akan kembali kepada saya punya tim family JPK saya. No matter daripada dia session 2023 ataupun daripada 2024, these are the person yang keeps on inspiring me to this day lah. Faham? So kita dapat rasa orang bilang seorang itu dia boleh jadi kuat dengan persekitaran dia lah.
bukan saja dari segi family tapi juga dalam kalangan kawan-kawan itu sendiri mampu untuk mencari versi terbaik dalam diri kita lah gitu. So soalan kita yang terakhir, saya sebenarnya masih banyak lagi soalan mau tanya dengan saudari, tapi orang bilang masa itu sangat mencemburui kita kan. So soalan saya yang terakhir untuk saudari Nur Faiza, sepanjang penglibatan anda, saya rasa saya tahu yang anda pernah terlibat dalam Carnival College sebelum ini, dan ini merupakan kali yang ketiga anda bersama dengan JPK. So apa pengalaman yang orang kata paling tidak dapat dilupakan sepanjang menjadi JPK sampai boleh jadi yang ketiga kali orang kata? Okay, pengalaman yang paling tidak dapat dilupakan tu sebenarnya dia waktu buat program. Dia kadang-kadang dia mungkin weird, tapi dia tidak weird guys. Ya, sebab dia macam addicted. Bila kita buat program tu dia macam penat. Tapi bila tak buat program tu dia macam tercari-cari. Apalagi mau dibuat dia, dia lebih kurang addiction untuk kita having a productive day tu lah sebenarnya. Dari pengalaman yang antara yang saya tidak dapat lupakan bila kita ada banyak program. Tapi bila program tu habis, dia macam merasa sunyi. Dia mau tu pengalaman yang sebegitu. Faham? So saudara Meki, saya rasa itu saja yang kita boleh tanya untuk malam ni, walaupun Betul. dia masih banyak lagi soalan kan. Jadi kalau boleh dia mau PM tepi ni boleh. Boleh tak? Boleh. So dari all sepanjang kita bersesi temu bual bersama dengan pengarah KAKOL merangkap Presiden JPK ni, telah banyak input dan informasi yang kita terima kan, termasuk KAKOL. Juga saudara Meki ada tanya juga berkenaan dengan cara berpasukan dan sebagainya. So kita akan berehat sebentar dan kita akan teruskan lagi untuk kita punya slot yang terakhir pada malam ini. So stay tune sampai ke hujungnya. Student juga di sini. Student juga di sini. Semua student. Ya, semua student. Memang tim bisnes ni lah together. Iya. Bisnis Oh, faham. So buat setakat ni banyak sudah terjual. Alhamdulillah banyak sudah boleh lah. Macam Syak sudah habis nyari. Mantap. Okay guys. Ni ada dia membuat air. Kamu kos apa nih? Campur-campur. Saya kos public admin. Saya di PIM. Di PIM. Oke. Sama, di PIM. Sama juga di PIM. Di PIM. Jadi kamu target jam berapa kamu habis jualan? Target Boleh habis kan nih rasanya? sebelum jam 9 Sebelum jam lah 9. habis. Sebab macam jam 7 tepat tadi habis. Oi, mantapnya. Jadi jam 9 saya datang balik, kalau belum habis cep mana? Insya Allah kami usahakan. Oke, Kami usahakan mantap, kasih mantap. habis. Oke. Oke, thank you. Bye bye. Oke guys, di sini kami ada JPK yang cantik manis. Cantik manis nih. Halo. Siapa nama JPK apa? Saya Alia. JPK Alia. Oke, say hi to JPK Alia. Malam ni memang saya mau interview lah kan. Malam ni memang kamu expect ramai macam ni kah? Macam mana? Kami memang expect ramai sebab tu hari pun memang sangat ramai. Tapi kali ini alhamdulillah lebih Alhamdulillah ramai. makin ramai. Sebab program JPK apa Syak yang dah ramai kan? Alhamdulillah. Oke. Jadi jam berapa kunun buka e-merit? Selepas peresmian insyaAllah. Selepas Kamu peresmian. boleh tengok di atur cara. Oh, atur cara. Atur cara boleh tengok di college. Siapa-siapa yang student UiTM tu yang tinggal college boleh tengok di grup college Telegram JPK, dan kamu datang support gerai di sini dan kamu juga akan dapat e-merit kan? Betul guys. Berapa e-merit untuk hari ini? Malam ni special guys. 4 e-merit kami sediakan untuk kamu. 4 guys, satu program je ada 4 e-merit. Like, siapa yang menyia-nyiakan kesempatan ini ya? Jadi, ringankanlah kaki tu. Apa Syani turun membeli-beli, jumpa-jumpa kawan gitu. Oke, rasanya itu je. Thank you. Okey, terima Terima kasih kalian. kepada semua pelajar-pelajar pengunjung yang datang ke Resident Net Market yang sedang berlangsung di Kolej Manukan UiTM Johor Sabah. Jadi kepada anda di mana jua anda berada pada ketika ini yang berada di sekitar KK, boleh datang ke Kolej Manukan sebab sekarang ini sedang berlangsung Resident Net Market. Orang luar pun sebenarnya boleh datang ya. Sambil-sambil tu bagi ibu bapa yang ingin melawat anak mereka yang ada di kolej, bolehlah datang, bolehlah sambil-sambil berjalan di sini ya. Sebab kita ada daripada ujung sana.
sampai hujung sana. Okey, jadi RNM ini kita akan buat setiap bulan, sebulan sekali kita akan buat. InsyaAllah bulan depan ada lagi. Jadi bolehlah datang ya. Terima kasih kepada semua yang support. Jangan lupa tap like dan semua share. Jangan lupa follow RSP saya bilang. Jangan lupa follow Resident RSP. Resident Studio Production. Resident Studio punya TikTok. Okey, terima kasih. Sebanyak kata-kata daripada kita punya staff Resident College. Tulang belakang JPK juga tuh guys. Kami ada penasihat di sini, Segazali. Ini. Ya. Okey, saya datang sini mau cari apa, sir? Tak, saya ada meeting. Oh, saya ada meeting, guys. Nah, saya sambil nak cari ini. Cari apa yang ada lah. Mengisi perut, sir. Iya, betul. Lepas ini kita ada perjumpaan kan, sir? Ya, betul. Okey. Yang macam suasana hari ini nih, okey kah? Suasana hari ini, saya rasa macam mana? Meriah kan? Saya tanya dia, tanya kita balik. Okey lah, meriah. Ya. Seni dari kelas ke? Dari Ya, dari mana? kelas. Bawa habis kelas tadi. Nah, baru. Jadi siapa yang masih di kelas tu, udah lah di kelas tu. Mari kita Turunlah pergi. kita di sini. Baiklah, kepada semua pendengar yang di luar sana, kembali lagi dalam segmen Info Kampus. Kami daripada pihak RS Studio ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pengacara jemputan kita, iaitu Saudari Nur Faiza selaku Presiden Jawatankuasa Perwakilan Kolej UiTM Cawangan Sabah. Kami sangat menghargai segala perkongsian yang diutarakan kepada saudari sebentar tadi, dan saya percaya ramai pendengar di luar sana yang telah terinspirasi ya dengan bagaimana cara dia membahagikan masanya dan bagaimana pencapaian Jawatankuasa Perwakilan Kolej pada semester yang lalu. Betul, Meki. So, slot kita yang ketiga ni pasal apa, Meki? Baiklah, slot kita yang ketiga ni pula, kami akan mengenaraikan beberapa aktiviti yang akan dijalankan ataupun yang sedang dijalankan pada minggu ini. Baiklah, yang pertama, yang sedang berjalan sekarang, saya percaya kamu semua mesti tertunggu-tunggu. Sebab saya pun sendiri melonjak riang mendengar tentang Carnival College ataupun Carcol ke-16 yang akan diadakan bermula pada hari ini. So, actually there is a lot of activity yang you guys boleh join sepanjang Carnival College. Dan kita juga ada gerai jualan. Dan kalau kamu ada kelas pagi, kita ada program malam. Kalau kamu ada kelas malam, kita ada program pagi. So, there is a lot of time that you guys can join dan orang bilang menikmati masa sepanjang Carnival College ini berlangsung, ya Meki? Betul, Naima. Dan yang paling penting, walaupun kamu rasa yang Carcol ini dia merupakan satu aktiviti yang ceria, aktiviti yang interaktif dengan semua, tapi saya percaya Carcol ini akan memberikan manfaat dan juga pengalaman yang tidak dapat dilupakan oleh kamu semua. Ya, khususnya untuk pelajar semester 1, kamu perlu menikmati lah. Orang kata first masuk kampus ni, tiba-tiba ada Carnival College yang besar. So, nikmatilah masa kamu bersama rakan-rakan kamu. Orang bilang kenal orang baru dan juga spend time masa kamu di universiti ini. Betul, Naima. So, dalam masa yang sama, Meki, kita kena ingatkan juga kepada semua warga UiTM dalam masa kita berseronok, makan-makan ni, kita kena jaga kesihatan kita, Meki. Sebab sekarang ni, again, kita ada isu wabak yang tersebar ni, wabak influenza dalam kalangan pelajar itu sendiri. So, bila kamu ada rasa macam sakit-sakit, batuk, sesema dan sebagainya, simptom-simptom demam itu, boleh terus datang ke unit kesihatan untuk dapatkan rawatan dengan segera. Tidak perlu bayar apa-apa, just come and kamu merawatlah diri kamu di sana, ya. Betul, Naima. Seperti kata peribahasa, tak kenal maka tak cinta. Carcol ini merupakan satu medium di mana kamu boleh mengenali orang dengan lebih mendalam. Ya, mungkin macam generasi Gen Z bilang. Yeah. Gen Z bilang apa tu? Kalau mau kenal, jadi kena jumpa. Jadi kalau kamu mau kenal, datanglah ke Carcol. Sebab di sanalah kamu akan jumpa
Mungkin kawan, mungkin pasangan cinta mereka. Awas, berhati-hati guys. Nanti bukan jatuh dengan satu orang, tapi banyak orang tuh nanti. Itulah. Okay guys, kalau saya akan Meki, saya sebenarnya paling excited untuk kau tahu tunggu program apa? Saya paling excited nih mau tengok Golden Voice of Oh, UiTM ya. Sabah. Oh my god, itu ada program highlight every year. Kita sangat tertunggu-tunggukan program itu Meki. Betul. Jadi ya. Golden Voice UiTM ini juga dia akan mengumpulkan beberapa mahasiswa dan mahasiswi yang sangat berbakat ya Naimah. Yes. Dan kita akan menyaksikan mereka menyanyi untuk merebut gelaran juara. Ya, dia rasa macam kamu kena datang sendiri, kamu kena experience sendiri benda tu baru kamu akan rasa the hype. Kenapa kami bilang Golden Voice ni sebenarnya adalah program yang highlight untuk Carnival College yang akan datang. Yang sekarang ni lah maksud saya. Betul. Jadi kan Naimah, sebenarnya ada lagi satu aktiviti ya yang menarik perhatian saya. Cuba apa tu? teka apa? Kalau saya tengok kau mungkin Kakul Vista. Ted, salah. Habis tu apa ni? Yang sangat-sangat saya tunggu sebenarnya ialah Mini Zoo. Mini Zoo. Iya, betul. Kenapa tu Meki? Kenapa Mini Zoo? Sebab bukan semester lalu, tahun lalu. Tahun lalu Mini Zoo kita dihadirkan apa tu ya? Dihadirkan haiwan-haiwan yang tidak pernah ataupun mungkin jarang kita jumpa seperti ular. Kamu tahu tahun lalu saya peluk tu ular. Ular tu kuning dan ular tu juga besar. Dan itu paling jarang saya jumpa sebenarnya. Sekarang jadi tahun ni kau mau peluk lagi. Masalahnya tidak. Sebab sebenarnya saya takut-takut untuk peluk tu ular. Tapi sebab kawan saya bilang, begitulah. Jadi, Naimah, apa lagi aktiviti yang kamu rasa-rasa kamu paling mau tunggu-tunggu? So far, saya dengar tadi kan kita punya pengarah program sudah cakap pasal apa ni mini apa yang bawa motor tu, saya terlupa pula nama dia tu. So I was like, for the first time kita bawa kereta kan, kereta banyak. Sekarang ni kita bawa penunggang motosikal. So saya rasa macam bolehkah saya mau naik abang-abang motosikal tu nanti? Begitu. Risau pula. Tidaklah gura-gura sejak ya. So there is a lot of program yang sebenarnya saya rasa saya mau join sejak semua kan, sebab dia kalau kamu mau cari program yang ada isi yang bermanfaat, program yang talk, ceramah ada, program yang orang bilang fun ada. Saya rasa mungkin Kakol tahun ni juga kita ada bawakan escape room atau peekaboo. Ya, betul. Dulu pengalaman saya Meki waktu Carnival College dulu, saya rasa tu peekaboo orang berbaris sampai hujung semata-mata untuk masuk saja. Maka tu manusia juga cuma jadi hantu lah. Tapi saya tidak tahu lah kenapa kita rasa macam takut kan. Even kita tahu dia tu manusia tapi kita takut juga. Betul itu. Yeah, but still we just enjoy Carnival College so much. Dia dijalankan setahun sekali. So agak rugi kalau kita ketinggalan lagi. Betul Naimah. Dan yang paling kita lupa mau point out ni sebenarnya, selain daripada aktiviti yang dijalankan, jangan lupa ada banyak vendor. Betul. Banyak vendor yang akan datang untuk menjual dan membeli. Jadi sebenarnya kan kepada sesiapa yang craving, contohlah aku craving mau makan aiskrim, aku craving mau makan kunafa apa semua. Tak perlu kamu pergi di Gaya Street sana. Datang sejak Karkol. Yeah, that be all for today's segment. So sampai di sini saja kita punya segmen pada malam ini Meki. Amat menyedihkannya orang bilang, sebab saya rasa macam siok sudah saya bercakap ni di sini. Iya Naimah, rupanya betul-betul juga peribahasa mengatakan masa mencemburui kita. Ya, masa terus ni datang mencemburui. Tak apalah, yang penting bukan manusia lah mencemburui kita. So, untuk semua pendengar di luar sana, again jangan lupa untuk follow atau subscribe kita RSP punya media sosial yang tertera di bawah. Kita punya channel YouTube Resident Studio dan TikTok Resident Studio, juga Instagram RSP UiTM Sabah. Jangan lupa follow, like dan share. Jadi Naimah, itu sahaja daripada kami dan kami berjumpa lagi dalam segmen Info Kampus yang akan datang. Yes, that be all for today. So stay tuned hanya di Info Kampus.
Bye.